Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 sebagai mukaddimah pertemuan kita di dalam kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Hadid 16 ini, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik lagi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil pengerusi serta ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadil tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, para jamaah ibu-ibu, bapa-bapa serta para pemuda dan anak-anak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan memberi peluang kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Zunnun al-Misri, seorang ulama di Mesir, apabila ditanya oleh muridnya apakah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih pada seseorang, lalu kata Zunnun al-Misri, tanda seseorang itu dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan memberikan kekuatan kepada seseorang
untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah kasih pada mereka. Jadi pada malam ini Allah bagi peluang dan Allah bagi kekuatan pada kita. Itu tanda Tuhan kasih. Ada orang yang Tuhan tidak kasih. Tuhan bagi peluang. Rumah duduk dekat surau tapi tak dapat datang surau. Rumah tak kena banjir tapi kuliah agama tak boleh datang juga. Ada orang yang Tuhan bagi kekuatan tapi tak ada peluang. Waktu maghrib macam ni badan sihat, tapi masa maghrib macam ni seronok pergi pasar malam, tak suka datang kuliah agama. Kuat, badan kuat, tapi peluang tak ada. Itu tanda Tuhan tak kasih. Ada orang yang Tuhan bagi peluang, kereta besar, rumah besar, anak tak ada, duduk laki bini, anak besar-besar semua dah. Tapi kekuatan untuk melakukan ibadah Tuhan tak bagi. Nak melangkah kaki menuju rumah Allah begitu berat sekali. Maka sebab itulah, oleh kerana Tuhan beri kita kekuatan dan peluang, mudah-mudahan kita gunakan seluruh kekuatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dalam rangka untuk kita melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang pada kita, mudah-mudahan pagi besok sempat untuk menjejaki tahun baru 2015. Malam ni dan asar tadi dalam perkiraan Islam tamat dah 2014. Tamat dah. Macam orang kata malam Jumaat, bila bermula Jumaat? Asar. Sampai asar besok, itulah Jumaat. Jadi hari ni dah masuk 2015 dah. Jadi alhamdulillah ada orang yang umurnya tak sempat. Ada orang yang Tuhan bagi juga sampai 2015 tapi dalam keadaan sedang berlaku macam-macam ujian dan dugaan. Macam yang berlaku di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Katanya sungai Pahang makin naik. Kelantan surut dah. Tapi nak balik rumah tak boleh. Beribu-ribu orang tak ada rumah. Kan? Hari ni orang hantar WhatsApp petang tadi, rumah duduk atas rumah. Kan? Rumah duduk atas rumah. Tak pernah lagi banjir di Malaysia ni jadi macam tu. Kan? Tak pernah lagi saya rasa. Orang kata banjir besar ni tahun 69. Sebelum tu ada bah merah. Kan? Kemudian tahun 71. Tapi tak pernah lagi dengar rumah naik atas rumah ni. Kan? Kereta naik atas kereta. Tak tahu berapa ribu biji kereta yang tenggelam dalam sungai, yang terbalik tayar 4 atas. Maka sebab itu sambut 2015 tapi dalam keadaan duka nestapa. Kita alhamdulillah yang duduk di Shah Alam ni tak kena banjir. Yang kapal terbang pun tak jatuh. Kan? Naik kapal terbang tapi tak jatuh. Kan? Orang lain naik jatuh. Kan? Semalam kat mana? Kata Air Asia satu lagi terlepas landasan. Nasib baik kan? Tidak 2 Air Asia dah. 2 Air Asia 2 emas kan? Nasib baik baru 1 Air Asia 2 emas. Malindo dengan Firefly belum lagi kan? Jadi tengok sekali rasa macam malah naik kapal terbang dah rasa. Walaupun orang kata kenderaan paling selamat ni namanya kapal terbang lah. Kan? Tapi sekarang nampak macam tak berapa nak selamat dah kan. Berlaku ribut petir, ada apa saja cubaan atas langit sana. Tapi bila sampai masa Tuhan telah tulis, kebanyakan yang nak pergi ke Singapura tu semua nak bercuti tahun baru. Kebanyakan yang naik sama 150 orang lebih dalam kapal terbang tu, semuanya nak bercuti, semua dalam rangka kerja nak pergi Singapura nak bercuti. Majoriti. Rupa tahun baru mereka sambut dalam kubur terus dah kan. Jadi sebab itulah falsafah terbesar daripada masuk tahun baru ini. Bila masuk tahun baru, walaupun dalam yang besar dalam Islam ni ada tahun baru Islam. Tahun baru Masihi ini tidak menjadilah satu kesalahan kalau kita nak buat pengiraan. Tapi tidak adil kalau tahun baru Masihi masuk kita sambut bukan main. Patut malam ni berjoget. Habis ni pagi-pagi. Nasib baik banjir tak jadi berjoget. Tangguh joget dulu kan. Lepas banjir clear sikit berjoget balik kan. Jadi patut malam ni ke ICT Kelang tu, sebelah jiran kita ni,
memang pesta sampai pagi lah kan. Di dataran Merdeka, alhamdulillah malam ni katanya nak buat berselawat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan menghormati peristiwa bencana yang berlaku di tanah air. Jadi malam ni tak ada joget lah. Ada setengah tempat ada juga berjoget kan. Dia tak kira langit runtuh pun dia berjoget ke kan. Dan memang beranak keturunan joget kan. Walau langit runtuh terbelah dua pun joget, tetap joget sampai ke mati dia kata kan. Jadi ada hak pesin macam tu. Jadi sebab itulah saya nak mengajak diri saya dan mengajak para jamaah sekalian, bila masuk tahun baru 2015 ini, masuk tahun baru bererti umur makin panjang. Dan lebih besar lagi bila masuk tahun baru bererti usia sudah menghampiri garis penamat. Masuk tahun 2015 memang makin panjang. Dulu umur 40 jadi 41. Umur 60 jadi 61. Umur 80 jadi 81. Bererti garis penamat dah semakin hampir. Makin naik tahun baru makin dekat lubang kubur. Itu sepatutnya letak macam tu kan. Makin masuk tahun baru kan. Makin sambut hari jadi makin dekat lubang kubur. Jadi saya cadang tuan-tuan, kalau masuk 2015 ni sambut hari jadi isteri ke anak-anak, hadiah kek bentuk kubur kan? Kek bentuk kubur. Baru ni ada kawan saya, dia beli kek hari jadi bini dia bentuk kubur, dua-dua batu nisan dengan kubur, elok dia buat kek kan. Buka-buka terperanjat beruk bini dia kan. Ngapa abang main macam ni? Dia kata inilah happy birthday. Awak happy birthday makin dekat nak masuk sini lah dia kata. Jadi saya cadang tuan-tuan beli kan. Lepas tu balik bergaduh sampai pagi esok kan. Jadi begitulah. Berarti makin dekat kita menuju lubang kubur, makin panjang umur, makin dekat nak tamat dah. Yang dipanggil peluang untuk beribadah pada Allah sudah semakin hampir. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian bencana alam kepada sahabat-sahabat kita di negeri pantai timur khususnya, sampai beratus ribu orang, sampai hari ni tak tahu nak balik nak pergi ke mana, rumah pun tak ada. Cuba bayang kalau kita duduk satu saat letak diri kita tempat dirinya. Sebab tu Tuhan bagi dua-dua sekali. Orang yang kena musibah, Allah bagi pahala yang banyak bila sabar dengan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak kena musibah, Tuhan nak bagi pahala banyak apabila merasai kesusahan orang lain, merasai bencana. Lalu membantu sekadar mana yang kita mampu kan? Membantu sekadar mana yang kita mampu. Sebab itu malam ni insya-Allah sebelum saya terlupa kan, malam ni pihak surau minta saya maklumkan kita akan buat kutipan derma jihad pada malam ni, khusus membantu. Walaupun saya rasa mungkin sebelum ni surau dah ada bantu banyak dah. Saya rasa surau Seksyen 8 ni tak pernah tak membantu lagi. Surau paling masyhur dalam dunia kan, Seksyen 8 kan. Jadi saya rasa yang malam ni kita bantu lagi, khususnya untuk hantar ke Dungun. Saya dipahamkan untuk membantu wakil rakyat kita di sana dalam kata Dungun juga kawasan ditenggelami air begitu dahsyat. Maka malam ni insya-Allah, jadi biasa tuan-tuan datang sedekah selalu RM5, malam ni insya-Allah 50 seorang Jadi malam ni kurang-kurang dapat setengah juta daripada surau Seksyen 8 jadilah kan. Kita target setengah juta hantar ke Dungun pagi besok Dan kalau setakat RM50, RM100 tak jadi kan. Jadi malam ni bagi banyak agar Tuhan akan bagi pahala banyak pada orang yang dia tak kena bencana tetapi dia merasai bencana tu kena pada orang lain. Inilah sifat hati orang beriman, sebagaimana Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bangun pagi makan nasi. Imam Ibn Abbas ni ataupun Abdullah bin Abbas bangun pagi makan nasi, dapat nikmat, angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah nikmat makan ini pada orang yang tak dapat makan ya Allah. Kemudian hujan turun kampung dia, Abdullah bin Abbas ni, hujan turun kampung dia, angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah nikmat dan rahmat hujan ini pada negeri yang kemarau tak turun hujan. Bila dalam negerinya ada orang yang ataupun hakim yang adil, hakim yang saksama, hakim yang baik, angkat tangan doa, ya Allah kau kurniakanlah agar hakim yang baik ini juga, yang adil ini juga dapat pada negeri-negeri lain yang mungkin memiliki hakim yang zalim. Setiap saatnya
Doa. Sebab itulah kata Nabi, orang yang mulia bukan doa untuk diri kita saja. Kita doa untuk orang lain sama. Walau mungkin kita tak mampu nak bagi berjuta-juta ringgit. Semalam Masjid As-Sabirin, Taman Keramat, dia kumpul duit nak hantar barang, tunggu punya lambat lori, lala dia orang sewa masjid, sewa helikopter. Oh, dahsyat lah kan. 1 jam RM5,000 helikopter ni, 1 jam RM5,000. Jadi RM5,000 nak sampai ke besoknya tak tahu berapa puluh ribu bayar kan. Jadi dia kolek dapat hantar 2-3 tan. Jadilah alhamdulillah. Mungkin kita nak tolong semua tak mampu. Tolong yang ni tak mampu, tolong yang ni. Tapi Tuhan tak tanya kamu tolong semua tak. Dia macam ketika mana seekor burung datang menolong Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sedang dibakar dalam api, lalu burung ni datang terbang, ambil air daripada jauh, letak dalam paruh, sampai atas api daripada atas, dilepaskan air. Burung lain pakat gelak habis. Ni burung bengong juga kan. Pakat gelak habis pada burung ni. Dia kata apa? Kamu buat kerja bodoh, dia kata. Kamu buat kerja bodoh. Sebab banding api yang besar dengan burung air dalam paruh kamu tu kecil sangat. Lalu kata burung ni, aku tak peduli. Yang penting Tuhan tak pernah tanya banyak mana aku tolong, tapi sekurang-kurang nama aku dah termasuk dalam senarai. Nanti Tuhan tak tanya apa sumbangan kamu dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala dan membantu Nabi Allah. Tuhan tak tanya berapa banyak awak sedekah untuk bencana banjir. Tuhan tak tanya berapa banyak awak bagi untuk Islam. Memang kalau bagi banyak, dapatnya pahalanya banyak. Tetapi yang Tuhan tanya, apa yang kamu buat untuk Islam, dan apa yang kamu buat meringankan beban sahabat-sahabat saudara mara kamu. Duit tak ada, kita pun kebetulan duduk tak ada duit, ujung-ujung tahun ni anak nak masuk sekolah, anak pula boleh tahan 16 orang anak kan. Satu mak satu pak, keturunan padi malinja kan. Jadi anak nak beli beg apa semua tak cukup. Tapi kongkuan kirim doa, ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah beban derita mereka ya Allah. Rumah tak ada, balik-balik rumah, satu helai kain pun tak boleh diselamat, semua kena lempar. Bermula hidup baru. Cuba bayang 60 tahun. Saya duk bayang ada orang kampung saya lah di Pasir Mas tu, yang tenggelam habis. Kumpul duit 5-60 tahun nak beli kereta sebiji. Dapat kereta tenggelam banjir. Nak claim insurans tak dapat. Saya rasa kalau bencana alam macam ni tak dapat, kecuali dia ambil insurans tu upgrade sikit, jadi insurans bila ada bencana alam mungkin dapat. Tak dapat. Cuba bayang macam kita Shah Alam, tuan-tuan duduk Shah Alam 8 ni orang kaya, muka pun nampak muka kaya belaka dah kan. Kumpul 5-6 tahun, 10 tahun, 20 tahun dapat beli kancil dia, second hand, tenggelam banjir kan? Tenggelam banjir, sedih pula kan. Duduk dalam elektrik tak ada, lari tengah malam dalam keadaan air naik selai sepinggang. Saya bawa balik Mekah pada 3-4 hari ni. Balik-balik ada satu keluarga telefon, keluarga kita jauh-jauh. Dia telefon kata tolonglah, kebetulan bateri pun tinggal sikit ni, lepas tu tak boleh pakai dia tu. Tolong telefon dah 3-4 hari tak boleh makan, setitik pun tak boleh. Lari tengah malam, air naik mengejut, kebetulan rumah di tepi sungai, naik mengejut, lari ke masjid, ingat selamat. Rupa-rupanya masjid pun naik air, duduk atas loteng masjid. 100 orang atas tu, berak kencing atas tu 4 hari 4 malam, tentera polis nak hantar bantuan tak boleh. Saya sendiri telefon pada polis. Telefon pada polis Pasir Mas, tolong pergi hantar. Tolong pergi hantar satu bot. Dia kata kami dah pergi dah, tak lepas pergi. Hanyut dengan bot-bot sekali punya lajunya. Tuan-tuan bayang 4 hari kalau kita tak makan. Sebab itulah panjat doa, hulurkan bantuan insya-Allah, gembirakan orang lain, Tuhan akan gembirakan kita di hari akhirat nanti. Lagi banyak kita gembirakan manusia lain, maka pada hari yang tidak ada bantuan lain, Allah akan gembirakan kita dengan sedekah kita. Sebab tu kata Nabi SAW, kita akan bernaung di akhirat nanti mengikut apa yang kita sedekahkan atas dunia. Tuan-tuan ingat tu betul. Kata Nabi, kita akan bernaung, berlindung di padang mahsyar mengikut apa yang kita sedekahkan atas dunia. Kalau sedekah kita banyak, payung yang akan lindung kita di mahsyar nanti besar. Tapi kalau sedekah kita kecil,
berkira-kira dalam memberi sedekah dan infak fisabilillah, maka payung kita kecil lah. Di saat matahari satu busur atas kepala, waktu itu sedekah hari ini sangat penting dalam memberi suatu jaminan agar keselamatan kita di hari akhirat. Yang paling baik waktu inilah. Kalau ada baju-baju tak pakai kat rumah tu, tapi tuan-tuan semalam saya kat Kelang, oh dia orang ni zalim juga. Mentang-mentang nak bagi baju habis dalam store tu, dia angkut spender buruk pun ada kan. Spender buruk hak berlubang-lubang macam roti jala pun sumbat pun dalam kotak tu kan. Tak payahlah yang tu, bagi yang baik-baik lah. Bagi yang baik-baik, yang baru beli yang tak pakai lagi baik kan. Ataupun yang dah pakai tapi masih boleh digunakan. Ini kan sampai dah nak buang dah, cicak tengok pun lawyer nak pakai kan. Jadi kita waktu tu nak sedekah, maka sedekah yang baik-baik. Jadi insya-Allah Allah akan bantu kita. Jadi tak apalah, mungkin niat dia baik, tetapi kita yang nak bagi sedekah pilihlah yang baik-baik insya-Allah. Baik, pada malam ini saya nak ajak muslimin muslimat sempena malam tahun baru ini, saya nak ajak merenung surah Al-Hadid ayat 16 yang sama-sama kita baca tadi, yang sama-sama kita dengar. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ayat ini balik nanti cuba rujuk kita tafsir ya. Yang mana tak ada tahun baru ni azam lah beli kitab tafsir satu. Kan beli tafsir Ibnu Katsir, bukan mahal mana pun, 800 lebih satu set kan. Oh, ingatkan RM80 800 kan. Jadi beli agar time-time kita mengaji macam ni, balik sebelum tidur exercise. Tengok ayat-ayat mengenai Al-Hadid 16. Apa yang ustaz-ustaz mengajar, balik rujuk balik kitab tafsir, damping diri dengan Al-Quran merupakan satu perkara yang baik sebagai azam tahun baru untuk jadi orang yang dekat diri dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tanya pada kita dengan bahasa yang begitu indah dan penuh kasih sayang. Alam ya'ninil ladzina amanu, belum sampaikah lagi masanya wahai orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, untuk khusyuk hati mereka, patuh peringatan dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan mematuhi peraturan-peraturan Quran, undang-undang Quran, perlembagaan Quran, kebenaran Al-Quran yang telah kami turunkan kepada mereka atau pada kamu. Ini soalan Tuhan tanya pada orang yang beriman. Masuk tahun baru macam ni, masuk tahun baru macam ni, belumkah sampai masa wahai orang beriman untuk kamu jadi orang baik, dengar pengajaran aku, dengar peringatan aku, dan juga mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturun pada kamu. Sebab tu bila sebut pasal Al-Quran ini, Al-Quran menjadi perkara yang terbesar dalam merubah manusia. Ni sekarang kan musim orang duk sambut Maulud Nabi. Duk sambut Maulud Nabi. Ada setengahnya duk marhaban sampai ke pagi kan. Ya marhaban. Tak apa, salah tak? Tak salah. Cuma endingnya biarlah berselawat. Sebab macam kita duk menyanyi ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana alangkah untung kami. Dia bukan selawat. Dia kisah saja. Tapi kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pasal-pasal Tuhan selawat kita 10 kali. Ya Hanana sampai ke pagi tak dapat lagi, cuma dapat pahala mengkisah pasal Nabi, tapi tak dapat selawat Nabi. Tapi bila ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dapat sekali sebut 10 kali Tuhan selawat. Jadi kita nak yang marhaban salah tak? Tak apa. Cuma orang yang berpahaman Wahabi marahlah marhaban ni. Marah. Jadi tak apalah, dia pandangan dia. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kubur Nabi kat Madinah, tak ada orang sambut maulud Nabi. Pernah tuan-tuan pergi Madinah bulan-bulan maulud, naik banner Rasulullah obor penyelamat umat ini, berarak keliling masjid tu, tak ada. Tak ada. Habis tu yang kita dah buat ni, yang kita dah buat salah dah. Ulama-ulama kita di Malaysia ni kata hukumnya adalah bid'ah yang hasanah. Kerana dalil diambil daripada Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa kamu selalu puasa hari Isnin? Lalu kata Nabi, aku puasa hari Isnin sebab hari Isnin adalah hari kelahiranku. Lalu maknanya Nabi juga meraih kelahiran dia dalam bentuk puasa. Mana Nabi juga meraih kelahiran dia, gembira dengan kelahiran dia, lalu gembira dengan melakukan amal saleh. Ulama-ulama Malaysia daripada zaman dulu, tok guru kita zaman Tok Kenali apa lagi, mereka keluarkan pandangan mereka yang menyebut bahawa oleh kerana jarak di antara kita dengan Nabi telah begitu jauh terpisah, lalu kita meraihkan hari kelahiran Nabi, membesarkan Nabi, berselawat pada Nabi, kita kenduri, kita pula buat ceramah, kita pula berkumpul mengingati kelahiran Nabi, dalam niat kita agar masyarakat yang ada pada hari ini makin cinta pada Nabi. Bila cinta pada Nabi, mudah-mudahan mereka cinta pada Islam, mereka cinta kepada Quran, mereka cinta pada peraturan Al-Quran. Itu tujuan dia. Maka nak sambut tak salah. Tapi kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam menegur umat Islam dunia dalam menyambut Maulid Nabi SAW, dia kata silakanlah. Tapi yang lebih besar bukan menyambut kelahiran Nabi SAW. Kerana daripada hari pertama Nabi lahir sampai usia Nabi 40 tahun, lepas Nabi beranak dalam tempoh 40 tahun, yang jahat terus jahat, yang makan riba terus makan riba, yang bunuh anak perempuan terus bunuh, yang berzina terus berzina, yang minum arak terus minum arak. Maka kalau kita sambut kelahiran Nabi saja, maka kelahiran Nabi tidak membawa apa-apa, kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Yang mengubah manusia adalah kelahiran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, yakni Al-Quran. Kelahiran risalah. Sebab tu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, tak guna kalau kamu sambut Maulid Nabi, berselawat, makan, kemudiannya sambut kelahiran dengan cara berarak dan sebagainya, silakan nak buat. Tetapi tak guna kalau berarak, kemudian makan, kemudian berkumpul, tetapi hati kamu terhadap cinta pada Quran makin jauh, makin jauh, makin jauh, tak ada nilai. Walau berarak daripada Shah Alam sampai Kangar Perlis, bukan dekat tu. Kalau Melaka boleh tahan lagi, Kangar tu kan, tahun depan baru sampai balik kan, pejam-pejam mata bawa spanduk ni kan. Tapi yang bawa spanduk itulah yang paling kuat lawan peraturan Tuhan, yang paling kuat lawan peraturan Nabi. Sambut Maulid Nabi, ini trend, dia panggil ajaran sekular, dia masuk dalam kepala otak orang Melayu. Tak sambut, kata tak salah. Kalau tak sambut, kata salah. Lalu dia ukur, orang alim ini, orang yang hebat, dia ukur pada sambutan. Datang Isra' Mi'raj, sambut Isra' Mi'raj. Datang hari raya, sambut hari raya. Datang pula turun nuzul Quran, 17 hari bulan, cuti. Semua pakat cuti, tapi yang bercuti itu pakat lawan peraturan Quran. Tak guna. Sama dengan sambut Maulid Nabi, tak lama 12 Rabiul Awal cuti pula. Kita pun berarak, ada di stadium di mana-mana. Tak salah. Dr. Yusuf Qaradawi sendiri kata tak salah, silakanlah. Tapi dia kata yang besar bukan sekadar menyambut kelahiran Nabi. Nabi memang manusia hebat. Nabi SAW memang manusia yang paling agung, yang paling agung, yang disebut oleh Nabi, innama ana rahmatun muhdah,
Sesungguhnya aku ni adalah rahmat anugerah daripada Allah. Kata Nabi, innama ana rahmatun muhdah. Aku ni hadiah daripada Allah pada kamu. Kalau tak ada aku, manusia tunggal langgang hidup dalam lintang pukang dengan maksiat pada Allah. Sebab tu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, yang besar sambil menyambut kelahiran Nabi adalah menyambut kelahiran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana lepas risalah tu turun, barulah manusia berubah jadi baik. Kalau nak sambut lahir saja, Abu Talib lagi hebat sambut 70 ekor unta. 70 ekor unta. Jadi trend sekarang ni, orang ukur siapa sambut buat sambutan Islam, dia kuat agama. Tak. Agama kuat dengan beramal dengan Islam, bukan sambut. Kalau sambut, Abu Talib malam dah masuk syurga. Sembelih 70 ekor unta, bukan sekadar 70 ekor unta. Lepas bebaskan Suwaibah, hamba dia. Membebaskan hamba. Pada malam Nabi beranak. 70 ekor unta Tuhan tak terima, tanda sayang pada Nabi. Walau sambut, dia orang yang paling kuat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pak saudara dia. Maka sebab tu kita boleh sambut, tapi tak guna. Kalau kita sambut, kita juga membelakangkan peraturan Quran. Kalau kita sambut, kita juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut, tetapi kita juga makin kuat tolak para alim ulama yang menjadi pewaris Nabi. Maka tak guna apalah artinya menyambut hari-hari kebesaran Islam kalau hanya sekadar menjadi agenda di dalam kalender, tetapi hati tidak berubah. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Cuba rasai bagaikan bisikan daripada Tuhan. Tuhan sedang berbisik dengan kita. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila kamu baca Quran, kamu rasai macam kamu sedang bercakap dengan Tuhan. Bila kita semayang, yang kita jadi hati kita lari sebab kita tak rasa sedang berdialog dengan Tuhan. Sedang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Sedang bercakap dengan Tuhan. Allahu Akbar. Sedang bercakap dengan Tuhan. Esok pagi bangun pagi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah bagi aku hidayah ya Allah. Sedang bercakap dengan Tuhan. Bila baca Quran, alam ya'ninil ladzina amanu. Belum sampaikah masa orang beriman? Wahai orang beriman. Tuhan panggil gelaran orang beriman pada kita ni. Hati orang beriman kalau dengar ayat ni pasti patut bergetar. Belum sampaikah masa lagi, wahai orang yang beriman. Tuhan panggil sebab Tuhan sayang. Tuhan panggil sebab Tuhan sayang. Tuhan sayang pada kita, didatangnya Rasul, didatangnya Al-Quran, didatangnya bimbingan, didatangnya panduan sebab sayang. Didatangnya Nabi agar selamat diri kita daripada segala bid'ah dan segala syirik. Selamat kita daripada neraka Allah. Tujuan Nabi datang, yang kita dok sambut Maulid Nabi pada hari ini, adalah kerana tugas Nabi nak selamat manusia daripada neraka. Minda Nabi bawa pada para sahabat selamat diri daripada neraka. Tapi kita pula sambut Maulid Nabi, kita pilih jalan menuju neraka. Kita lawan dan kita tak setuju dengan segala peraturan yang ada. Kita tak setuju dengan undang-undang Islam yang ada. Kita angkat undang-undang barat, kita jatuhkan undang-undang Islam secara terhormat. Walau tangan angkat takbir besarkan Allah, tetapi peraturan Allah kita lempar dalam tong sampah. Begitulah nasib umat Islam di negara-negara umat Islam pada hari ini, kerana telah didatang dengan satu pahaman dipanggil pahaman sekularisme. Campur pula parah hari ini pahaman pluralisme, agama semua sama. Campur pula dengan pahaman apa lagi, pluralisme, liberalisme. Islam tapi boleh amal semua agama. Sebab tu tak pelik hari ini macam-macam ajaran sesat. Baru ni keluar ajaran Milah Ibrahim. Ajaran Milah Ibrahim Selangor. Selangor ni juara ajaran sesat dunia kan. Saya rasa dah berapa puluh dah ada kat Selangor ni. Milah Ibrahim, kumpulan 60, semua keluar kat sini.
Kita tanya, ngapa 60? Yuran ahli RM60. Dia kata. Oh, kumpulan 60 kan. Jadi macam-macam pesen kan. Yang Qadianinya, dengan agama Bahainya, dengan Syiahnya, dengan pelbagai-bagai lagi. Maka sebab itulah hari ini cabaran kita begitu besar mendatangi 2015 ini, bagaimana menyelamatkan akidah umat. Jadi Nabi datang bawa model. Bawa model, kalau kamu nak selamat, dan kalau kamu nak selamat, ikut aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau sungguh kamu cinta aku, ikutlah. Cinta Allah, ikutlah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya tengok ramai kita di Malaysia ni dan di mana-mana negara umat Islam, di dalam memahami salah satu benda nak cinta pada Nabi adalah mencintai sunnah Nabi. Cinta sunnah Nabi. Tuan-tuan kena faham, sunnah ni dua. Sunnah, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Mana sunnah yang sunat? Minum air pakai tangan kanan. Bersugi selalu, gosok gigi tak berhenti. Tidur malam ambil uduk. Itu sunnah yang sunat. Ramai orang hidupkan sunnah yang sunat, tapi mereka telanjangkan sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib menegak peraturan Quran, sunnah wajib. Sebab Nabi berjuang sampai nak dibunuh kerana nak menegakkan Islam. Ramai orang yang sibuk dengan sunnah ini, tinggal sunnah ini. Tapi jangan sampai sunnah-sunnah yang kecil, sunnah yang sunat, kalau kita tak nak buat, jangan sampai kita tolak orang buat. Kita tak suka simpan janggut, kita suka simpan misai. Ulama-ulama tegur, dan Nabi pun sebut. Cuba tuan-tuan pergi ke Arab Saudi. Saya tengok askar-askar Arab Saudi ni, lagi janggut panjang, allowance lagi banyak agaknya. Kan? Askar kita lagi, kalau simpan janggut, salah. Betul tak? Ada bekas tentera ni. Kalau salah, tolong betulkan saya. Saya tengok askar-askar polis-polis dia, janggut semua ada. Sebab sunnah. Nabi kata orang yang simpan misai adalah adab daripada agama Majusi. Kan? Misai. Tapi, kalau tak nak, memang tak suka, tak ada masalah. Apakah jadi haram berdosa? Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kutuk orang yang simpan janggut. Jangan sampai kita kutuk pula sunnah Nabi. Orang nak makan dalam dulang, orang nak makan 3 jari, apalah bodoh sangat makan 3 jari. Sebut bodoh gitu, layak kita tak jadi umat Nabi SAW. Tapi jangan kita doa amal sunnah yang kecil sampai kita tolak orang yang berjuang sunnah yang besar. Kita suka gosok gigi, tapi kita tolak orang yang nak tegak agama Allah. Kita kata tak sesuai. Kita kata ulama ni keterlaluan, ulama ni ekstrim. Maka sunnah yang besar, datang masjid, sunnah besar. Semayang berjamaah, sunnah besar. Kemudiannya menegak peraturan Islam, sunnah besar. Menegakkan keadilan Islam, sunnah yang besar. Menegakkan peraturan Quran, sunnah yang besar. Maka sebab itu mencintai Nabi, cintai seluruh sunnah Nabi, dan cintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. InsyaAllah hati kita akan bertambah sayang dan cinta pada Nabi. Baik, ayat ini, alam ya'ninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bisikan Tuhan pada kita. Belum sampaikah masanya lagi, wahai orang yang beriman, untuk kamu tunduk pada peringatan dan juga pada perintah aku? Belum sampai masa lagi ke? Ni dah tahun 2015 datang dah. Awak tak datang masjid lagi. Dulu tahun 2014 awak kaki karaoke, kaki dandut. 2015 pun dandut juga. Dulu tahun 2014, 2013, 2012 awak tolak Islam. Masuk 2015 awak tolak lagi Islam. Belum sampaikah masa alam ya'ninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah? Belum sampaikah lagi peringatan, belum sampai lagi masa. Apa lagi yang kamu nak tunggu? Kapal terbang jatuh banyak dah. Banjir habis tenggelam dah. Gempa bumi berlaku rata tempat dah. Maksiat bala bencana macam-macam jadi dah. Apa lagi yang kamu nak tunggu? Umur makin banyak. Ni masuk 2015 dah. Kamu tak semayang lagi. Yang tak semayang, tak semayang. Yang tolak agama, tolak agama. Yang tak tutup aurat, tak tutup aurat.
Yang tak kenal Islam, tak kenal Islam. Yang berjuang peraturan sekular, berjuang peraturan sekular. Bila lagi alam yakninil lazina amanu? Belum sampaikah masa wahai orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li zikrillah. Untuk kamu ini mematuhi peringatan dan pengajaran daripadaku, daripada Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitab. Dan juga untuk kamu mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan pada kamu. Ayat ini, tuan-tuan biasa dengar satu orang sahabat Nabi namanya Fudail, seorang tabi'in, minta maaf, seorang tabi'in, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad. Kalau kita baca sejarah Fudail Iyad, tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok Minhajul Abidin. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, kemudian ada kitab baru yang ditulis oleh pengarang Malaysia ni, hari ni, kitab warna coklat. Cuba tengok biodata Fudail Iyad ini, tok guru dia saja, kita baca satu muka surat itu, tok guru dia saja. Sebab tu dalam agama ni, jangan belajar satu guru. Orang yang mengaji satu guru selalu jadi sesat. Ayah pen dulu, habis pengikut sesat, sebab tok guru dia ayah pen. Kan? Kalau mengaji banyak guru, banyak pandangan ulama. Mengaji banyak guru. Macam surau ni lah yang saya sebut sebagai institusi pondok moden. Tuan-tuan duduk 5 tahun sini, insya-Allah jadi faqih agama. Betul saya kata, saya selalu duduk telefon Tuan Haji Makno kita. Tiap-tiap malam saya rasa, tiap-tiap malam raya pun dia taruhnya kuliah juga kan. Dia tak kira malam raya ke malam apa, asal ada luang, ada ustaz saja jalan kuliah. Jadi tuan-tuan datang sini 5 tahun, datang tiap-tiap hari datang, insya-Allah faqih agama. Kalau tidak faqih pun Tuhan buka pintu hati yang selama ni keras dengan agama, Tuhan akan buka. Yang jadi masalah tak nak dengar Quran. Ni macam mana nak tarik lagi geng-geng yang kepala bapak atau nak datang ni? Patut tarik yang tu datang ni. Yang bila kita sebut Quran tak nak terima ni. Baca ayat ni, alam yakninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bila lagi awak nak berubah, umur 70 lebih dah, duk lawan Islam. Ni baca ayat ni kan. Tapi Tuhan baca pada kita begitu lembut. Fudail bin Iyad ni, kalau kita tengok biografi dia, punya tok gurunya, oh, anak murid dia, oh, layaklah. Di kalangan para tabi'in, Fudail bin Iyad dia duduk nombor 1. Tabi'in yang paling zuhud, yang paling wara', yang paling alim. Tabi'in. Tuan-tuan cari kisah-kisah. Sampai dalam semayang ni pensan-pensan. Baca ayat pasal neraka, pensan. Tuan-tuan berapa kali pensan dah baca ayat neraka? Kan? Yang kat surau ni, mengaji banyak sangat ni. Kan? Berapa kali pensan dah? Tok Imam tengah baca, Allahumma ajirna minan nar, dia boleh korek hidung. Malaikat tengok pun berapa barang punya manusia dia kan. Minta doa jauh neraka, korek hidung. Kadang-kadang tengah main SMS. Kan? Ini pun satu bala ke dalam ni. Satu bala penyakit ni. Dia panggil penyakit telefon hari ni. Media sosial ni bagus. Bagus media sosial ni. Tapi yang tak bagusnya, dia lebih, zaman dulu kalau kita mengumpat orang, satu seorang yang dengar. Hari ni mengumpat pesen baru, satu dunia dapat. Oh, nak padam balik berjuta-juta. Oh. Kita umpat seorangnya. Macam-macam kata. Haji Makno ni tak guna betul lah kan. Contoh kan. Sebut yang tu, dia forward itu. Orang forward copy paste dalam 1 minit habis satu ni. Kan? Dan sekarang tengah duk sibuk nak tangkap. Nak tangkap orang yang buat berita palsu. Palsu apanya? Bukan palsu. Kan? Tak ada palsu lah. Kita hantar bantuan makanan, dia tak bagi masuk. Rupanya nak tukar label dulu kan. Nak tukar label dulu, nak centralize konon-konon tukar label kan. Bubuh gambar lain tak mau. Asal bubuh gambar dacing, alhamdulillah. Ini tak betul. Ini tak betul. Minta maaf saya sebut. Kalau tuan-tuan tak setuju pun saya kena sebut kan. Kawan saya sendiri yang pergi hantar sampai Kuala Kerai tu, dihalau keluar daripada sekolah. Bawa 2-3 lori ni, tak bagi masuk, suruh tinggal satu tempat. Esok datang, kawan saya forward kat saya, mesej, tu dia, sudah tukar, rupa repackaging balik. Memanglah betul, dalam zaman bencana macam ni, semua orang nak ambil kesempatan untuk nak menunjukkan pengaruh dan masing-masing nak cari sokongan.
Tapi jangan susah hati, kalau orang ikhlas Tuhan akan bantu kan? Orang ikhlas Tuhan akan bantu. Jadi saya sebut tu tujuan dia tuan-tuan. Yang tak betul tu kita tak setuju juga. Yang tu tangkaplah yang tu. Yang betul jangan tangkap kan? Tapi maklumat hari ni tengah semayang sebab tu elok tuan-tuan bawa telefon letak dalam kereta terus kan? Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullah kan, habis salam saja sambil astaghfirullahalazim, tangan dok gini lah, dok scroll lah kan, allazi la ilaha illa, sambil taik pula, taik kat bini dekat rumah, malam ni masak ikan patin tempoyak kan. Lebih besar benda ni daripada kalimah-kalimah Allah. Fudailiyat ini, kalau tuan-tuan baca, dia siapa dia? Dia ni adalah ketua perompak, kemudian kaki perempuan. Ni Fudailiyat ni. Pantang tengok orang perempuan lawa, ikut ke rumah terus. Fudailiyat. Tuan-tuan baca kisah dia. Ayat ini menyebabkan dia berubah menjadi tabi'in yang paling wara'. Ayat ini. Dan ayat ini juga mengubah Malik bin Dinar, seorang raja yang alim, raja yang fasik, akhir berubah kerana ayat ini jadi ahli sufi yang terkenal, yang disebut sampai mati. Lepas dia mengalami satu peristiwa sampai mati, tidak lagi senyum, hanya teringat neraka Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad ini ketua perompak, duduk Madinah ni, dia memang jenis ketua perompak, nang bote kuih, the Pirates of Caribbean kan. Fudail Iyad ni kan. Kemudiannya dalam merompak, satu malam dia kaki perempuan, pantang tengok orang perempuan cantik kan. Orang perempuan cantik, tuan-tuan pergi ke Mekah tengok orang Arab kan. Orang Arab ni masa muda cantik, perempuan dia dah tua gemuk gedempul kan. Betul tak? Sebab pahaman orang Arab, tuan-tuan tengok masa muda-muda lawa dia pakai ni, kata ulama-ulama nak tengok wanita Arab ni cantik, tengok biji mata, tengok mata dia redup macam mata unta. Mata unta ni, tuan-tuan tengok mata unta kan, kalau kita pergi ziarah unta, sekarang tak boleh ziarah dah kan, sebab unta pun kena kuarantin kan. Jadi unta kena Ebola, tak boleh kan. Jadi kalau tengok mata unta ni, dia lembut, Tuhan buat lembut, lemah lembut, nampak redup ya, tu mata wanita Arab. Kena pula dia tutup dengan purdah tu, tengok biji mata dia, wow, memang lawa. Tengok dia memang lawa. Orang Melayu kalau tutup mata pun nampak macam mata lembu kan. Sebab tak jadi Arab kan. Tapi masa muda, masa tua, dah kahwin, badan semua tu dia masuk masjid kan. Sebab apa? Pahaman orang Arab, apabila dah kahwin, kalau kurus, itu tanda laki tak bagi makan cukup. Betul, mak mentua akan marah kalau bininya kurus. Anak dia kurus, lepas 3-4 tahun kahwin, kerja orang Arab memang kena membesarkan badan. Memang sungguh. Saya kebetulan pada 3 minggu lepas, sebelum saya pergi Mekah ni, ada kawan saya daripada Mekah datang sini, dia baru kahwin. Dia orang Arab, kahwin memang orang Arab lah kan. Kahwin saja pun dia kata habis dekat setengah juta. Pening aku dia tu. Kemudian datang, saya ajak dia pergi makan dengan bini dia tu. Nak makan pelik-pelik, makan sate tu dia. Dekat 200 cucuk dua orang tu. Kata mampu ngaku-aku. Sebab bila kahwin saja, dia nak membesarkan, dia mula program nak membesarkan bini dia badan. Sebab dia kata betul Ustaz, kalau sekiranya isteri saya nampak kurus cekening itu, memang tak bahagia sungguh. Ya Tuhanku, saya bawa dia makan tu dia, restoran Chinese food. Kat Keramat sana tu, Chinese food ni, 4 orang, isteri saya, dia dengan dia, tu dia, satu meja. Dekat 500 lebih aku kena malam tu kan. 500 lebih. Dia kata memang ini. Akhir sekali makan, dia telefon saya pun makan, betul. Tak apalah, budaya dia kan. Fudail Iyad ini, satu hari dia tengok seorang wanita yang cantik. Wanita cantik, dia memang tak boleh tengok perempuan cantik. Terus dia ikut perempuan ini, perempuan tu masuk rumah, dia tunggu sampai malam, dia pun panjat rumah kawan tu. Tengah-tengah panjat rumah kawan tu, nak pergi ngintai perempuan ni, tiba-tiba dengar suara sebut ayat ini. Ni manusia pilihan Tuhan lah. Kita duk panjat tak turun suara ayat ni kan.
Banyak tahun dah panjat-panjat dah. Duk tunggu kan. Bila nak berubah kan. Tak ada turun pun alam yakninil ladzina amanu kan. Tak ada turun kan. Jadi dia ni orang yang baik. Tuhan nak pilih kan. Tuhan nak pilih dia faham agama, dia jadi orang baik. Maka akhir dia tengah panjat, datang ayat alam yakninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab. Seolah-olah macam bisikan Tuhan, belum sampai ke masa orang beriman untuk kamu taat peringatan aku, perintah aku, dan menerima mematuhi kebenaran Al-Quran yang turun pada kamu. Dengar ayat ini, tersentak dia. Dia cari suara tu tak jumpa. Lalu dia lari daripada rumah itu masuk dalam semak. Bila masuk dalam semak, dia mengintai daripada jauh, nampak pula satu rombongan yang dalam perjalanan musafir. Kata geng-geng yang rombongan duk berkemah situ, dia duduk dalam semak, dia tak tahu Fudal Iyad duduk dalam tu. Kata cadangan seorang malam ni, baik kita terus berjalan saja menuju Madinah. Kata kawan dia seorang lagi, jangan, malam macam ni, lorong ni lah Fudal Iyad duk rompak orang. Lama dah dia duk rompak orang. Ketua Lanun ni, tuan-tuan, saya rasa dalam surau ni tak ada orang yang jadi ketua perompak. Siapa ketua perompak sila angkat tangan kan? Saya rasa tak ada. Ni Fudal Iyad ini, turun ayat ini bukan turun pada dia, turun pada Nabi, tapi datang suara. Wallahu alam suara siapa. Tapi ni orang pilihan Tuhan. Alam yakninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab. Seolah-olah belum sampai masakah kamu nak jadi orang baik, wahai Fudail. Umur kamu makin banyak, jahat kamu punya banyak, kejahatan kamu, mungkar kamu banyak. Apakah belum sedar kamu dengan peringatan aku pilih kamu jadi orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang sesat. Marilah beriman pada peringatan aku, marilah taat akan pengajaran aku, marilah menerima kebenaran Al-Quran. Cuba kita balik baca ayat ni, duk diam-diam baca tengah malam nanti kan? Baca tengah malam seorang-seorang diri, ulang ayat ni, ulang ayat ni, ulang ayat ni. Fudail bin Iyad akhirnya dia baca ayat ini dalam satu solat dia, daripada awal malam lepas isyak sampai subuh tak tidur, hanya ulang ayat ini. Sebenarnya aku telah sampai masa untuk aku bertaubat padamu ya Allah. Banyak jahat aku. Kalau kita kata sempena tahun baru ni, alam yakninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Wahai orang yang beriman, tak sampai lagi kah masa kamu nak jadi baik ikut Nabi? Umur kamu masuk tahun 2015 ni, tak belum jadi baik lagi ke? Kamu nak mati esok lusa dah, bila kamu nak bertaubat, dosa kamu banyak. Bila kamu nak bersedekah, harta kamu banyak. Bila kamu nak ingat kubur, sebab tak lama dah kamu nak masuk kubur. Bila kamu nak bangunkan agama, nak bersama para alim ulama yang merintis tangis, semua orang bawa agama dicincang lumat sekarang ni. Dr. Yusuf Qaradawi sendiri dah keluar kad merah Interpol, nak tunggu tangkap saja. Heran apa dia memang bawa agama macam tu. Nabi dulu bukan kad merah Interpol, seluruh dunia serang kan? Di mana saja semua nak bunuh Nabi sebab bawa agama yang benar. Tapi agama ni milik Allah, jangan bimbanglah. Kalau seandainya kena bunuh, itulah kegembiraan. Kalau ditangkap, itulah keseronokan. Dibuang daerah, itulah rehlah. Kena dipenjara, itulah suatu kegembiraan, nikmat bagi orang yang berjuang Islam. Dah kita pilih jalan perjuangan Islam. Bila kita kata Islam sebagai landasan perjuangan, seluruh masalah yang berlaku dalam merentasi perjuangan semuanya kecil belaka. Kalau kita kata pilih perjuangan Islam nak memburu syurga Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Islam itu besar dalam hidup. Menegakkan undang-undang Quran itu besar. Bersama para alim ulama yang nak tegakkan Quran itu besar. Maka seluruh masalah, rintangan, ujian yang dihadapi dalam perjalanan menuju kepada kejayaan semuanya kecil belaka. Tapi orang yang jiwa kecil, tak berani nak sebut perkara ni. Tak berani. Akhir sekali mereka terus bersekongkol dengan orang yang jahat, bersekongkol dengan orang-orang yang zalim,
atas nama benda, kecintaan pada benda, akhir rosak binasa belaka. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kemudiannya, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum daripada mereka. Setelah melalui masa yang lanjut yang panjang, maka hati mereka menjadi keras kerana menolak ajaran kitab, dan akhirnya di antara mereka banyak yang menjadi fasik dan derhaka. Bila fasik derhaka, walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Masuk neraka dalam keadaan api menggelegak-gelegak, itulah ahli-ahli neraka. Maka sebab itu bila dengar ayat ini, Fudail bin Iyad bila dengar ayat ini seolah-olah satu peringatan daripada Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Sebab tu syukur banyak-banyak. Kalau kita boleh datang surau, syukur banyak-banyak. Tapi jangan kata orang tak datang surau tu jahat. Sebab kita tak tahu, takut Tuhan balikkan hati, dia pula datang, kita tak datang. Lepas 5 tahun nanti kan. Sekarang ni okey lagi lah. 5 tahun nanti Tuhan bagi kita jadi billionaire kan? Kebetulan tanah kita kat mana-mana ada, jual, boleh jadi billionaire. Boleh beli Ferrari 4-5 juta, helikopter 2 biji kan? Saya rasa tak datang surau, duk basuh kipas helikopter petang-petang kan? Tak datang lah kan? Sekarang ni sebab tak ada helikopter datang kan? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kita doakan yang baik-baik kan? Kita dakwahkan mereka seru yang baik-baik, tak payah duk kutuk dia. Sebab kita tak tahu, takut hati kita pula berubah nanti. Jiran kita tengok, kadang-kadang Tuhan uji orang yang datang surau, datang masjid 5 waktu tak berhenti, kuliah agama, muka dia ustaz tak datang, dia datang kan? Geng-geng section 8 ni, ustaz tak datang, dia datang kuliah kan? Nak tunjuk bahawa kita datang, tapi jiran kita langsung tak datang. Tapi Tuhan uji jiran yang tak datang tu, kadang-kadang kereta bertukar tiap-tiap tahun kan? Tukar daripada Mercedes BMW, lepas BMW boleh pula pakai Ferrari, lepas Ferrari boleh pula pakai Lamborghini, lepas Lamborghini Jaguar, lepas tu macam-macam. Telefon bertukar-tukar tak berhenti, daripada iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus kan? Kita duk pakai Nokia bodoh daripada dulu mas sekarang kan? Tak tukar-tukar, semayang kuat, qiyamul lail kuat. Tuhan nak uji, Tuhan nak uji, Tuhan bagi dalam bentuk istidraj orang-orang yang derhaka pada Allah. Tapi jangan tak kawan dengan dia. Agar melalui lisan kita jangan berhenti untuk menyebut dakwah ini. Jangan berhenti, asalkan jiran kita siapa pun macam Nabi lah. Bawalah akhlak yang baik, bawalah watak yang baik, ibadah yang baik, hati yang benar, insya-Allah kita akan jadi magnet, boleh tarik orang. Nabi orang tengok dia makan, orang tengok dia naik unta. Adi bin Hatim masuk Islam kerana tengok akhlak Rasulullah, belum dengar Nabi bercakap. Sebab hati yang duduk dengan akhirat, jangan bimbanglah. Lisan mereka yang menjadi qaulan saqila, begitu memberi kesan pada hati manusia. Maka sebab tu Fudail bin Iyad apabila dengar ayat ini, tengah duk buat maksiat, sampai bila, kalau kita terjemah balik, sampai bila awak nak buat maksiat? Awak makin tua, belum taubat, nak mati tak lama. Akhir sekali bermula daripada malam itu, dia bertaubat pada Allah. Akhirnya berubah dirinya menjadi seorang tabi'in yang paling wara', yang paling zuhud, yang paling alim, menghafal puluhan ribu hadis. Itulah orang yang hebat, Fudail Iyad. Maka sebab itu, dengan ayat ini, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran. Jangan, kata Allah, mereka menjadi seperti orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang itu melalui satu masa yang begitu panjang, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik dan neraka. Puncanya kerana tidak menerima peringatan Alkitab.
Kita kalau baca Quran tapi tak ambil isi Quran, lama-lama hati keras. Atau tak berjuang Quran, lama-lama hati keras. Kita melihat mana tanda hati keras? Melihat kemungkaran itu suatu yang baik. Melihat suatu baik itu kemungkaran. Melihat orang berjuang Islam jadi marah. Tengok orang berjuang sekular jadi seronok. Itu tanda hati kita dah jauh daripada landasan Quran. Kembali pada Quran. Taati 100%. Tuan-tuan sekalian, apabila kita mula nak berubah, tuan-tuan kena ingat, tadi Fudal Iyad dengar ayat alam yakninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, terus berubah. Kita balik baca ayat ni rasa nak berubah dah. Dulu tahun 2014 Quran tak berapa baca. Jadi azam pagi esok ni tiap-tiap hari nak baca 50 ayat Quran. Kerana kata Nabi, orang yang membaca 50 ayat Quran sehari, namanya ditulis dalam golongan orang yang hatinya tidak akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena, bukan 10, 50 ayat sehari. Maka tuan-tuan duduk dalam buku daftar pemilih. Kan? Buku daftar pemilih macam pilihan raya tu, orang yang hati tak lalai. Kan? 50 ayat sehari. Kalau boleh faham Quran lagi baik. Agak-agak kalau saya suruh minta angkat tangan, siapa dapat 50 ayat sehari? Tak payah angkat, sendiri fikir. Lu fikirlah sendiri. Kan? Dapat dah 50. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kalau tanya imannya naik, 1 juzuk sehari dapat. Tapi kalau imannya makin jatuh, lemah, berkawan geng-geng lanun belaka, kan? Kadang-kadang 6 bulan tak baca Quran. Ada? Kan? Jadi sebab itu, disiplin 50 ayat. Tak nak bagi hati kita lalai dan keras. Macam besok malam Jumaat, para alim ulama minta baca apa? Bacalah ayat 129 surah Taubah 30 kali pada malam Jumaat untuk mengelakkan hati jadi keras, dan Allah akan lembutkan hati. Cuba tak percaya, cuba baca 3 kali Jumaat ni. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sebanyak 30 kali, kan? Hati tidak akan keras. Yang kedua, tengok apa saja benda dalam dunia, didik hati ingat pada Allah. Tengok pokok bunga depan rumah, hebatnya Allah. Macam mana nak bawa minda ni? Macam mana nak bawa hati kita? Pergi kedai makan, tengok lauk-lauk banyak, ni lauk daging, ni ikan, ni ketam. Ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Ada kawan-kawan yang tak makan tengah banjir tu, kita dapat, alhamdulillah, suap nasi. Ingat orang sana, besarnya nikmat-Mu padaku ya Allah. Pergi pasar beli ikan dengan isteri, kan? Tengok ikan kembung rupa macam ni, ikan selar rupa macam ni. Ada beribu ikan, semua tak sama. Masya Allah, hebatnya ciptaan-Mu ya Allah. Tengok langit mendung, hebatnya Engkau ya Allah. Tengok pula pagi matahari naik, hebatnya Engkau ya Allah. Tengok pula tengah malam bintang banyak, hebatnya Engkau ya Allah. Macam mana nak bawa minda tu? Kalau hati keras tak akan boleh bawa perkara tu. Sebab tu hati yang lemah lembut boleh bawa perkara tu. Maka sebab itulah orang yang banyak lawan Quran, banyak tolak peraturan Quran, hati mereka makin mengeras, makin mengeras, makin mengeras. Saya nak cadang zikir yang Nabi ajar pada kita, jangan tak baca 40 kali sehari. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Punya sekejap 40 kali ni tak sampai 10 minit pun. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, Ya Qayyum, tak ada Tuhan melainkan Allah akan hidupkan hati kita. Allah akan jaga hati tidak lalai. Bila yang kita bimbang lalai ini? Waktu orang datang nak ajar kita mengucap. Duduk di hospital mana pun tak tahu, wire dah bersirat, datang orang mengucap mat. Waktu tu kalau hati lalai. Sebab tu Tuhan buat indah kalimah la ilaha illallah ini, kalimah yang tak payah gerakkan bibir mulut. Betul tak? Satu-satu kalimah dalam dunia yang tak bergerak bibir mulut namanya la ilaha illallah. Kalimah lain semua bergerak. Kalau tak percaya cuba baca la ilaha illallah, lidah saja bergerak, bibir tak bergerak.
Tuan-tuan ajak, jom esok kita pergi melawat orang banjir. Bergerak tak tahu banyak kali je dah kan. Jom gerak, ajak orang kita tengok banjir. Banjir saja dah punya la ilaha illallah, tak bergerak. Tujuannya dekat nak mati. Bila orang datang ajar, bibir dah sudah terkunci mati, tapi lidah masih boleh bergerak di dalam. Kalimah yang begitu hebat. Maka hati yang keras, punca menolak Al-Quran, tak percaya pada ulama-ulama yang berjuang Quran, tak suka pada peraturan Quran, tak suka dengan undang-undang Quran, semua sekali lama kelamaan hati menjadi keras, dan lama kelamaan kita melihat kemungkaran itu sebagai satu benda yang baik, melihat kebaikan itu satu benda yang buruk dan juga merosakkan. Itulah tanda hati yang keras. Baik, saya nak akhiri kuliah kita pada hari ini. Bila kita nak berubah jadi baik, katalah ayat ini balik renung betul-betul. Balik renung betul-betul ayat ini. Bila kita renung betul-betul dan mula rasa nak buat perubahan diri, datang satu masalah. Setiap kali, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, setiap kali kita nak berubah jadi orang baik, masuk tahun baru nak jadi orang baik, baca pula ayat ini. Rasa esok mulai tahun baru, pagi esok nak semayang subuh berjemaah, atur dah rancangan ni. Kemudian balik nak baca Quran, start dengan qiyamul lail, tahajud, kemudian subuh berjemaah, kemudian ada kuliah subuh mana-mana esok pergi, kemudian balik nak baca Quran, ataupun tak ada kuliah nak semayang sunat isyraq, nak semayang sunat duha, kemudiannya nak mengaji agama, kemudian nak semayang 5 waktu, kemudian macam-macam yang kita nak buat. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, setiap kali kita mula memasang niat untuk melakukan perubahan buat baik, maka datanglah syaitan dan bisikan syaitan yang dipanggil taswif. Taswif. Taswif ini bisikan menundakan amal. Taswif ini bisikan menunda taubat, menunda amal. Rasa nak sokong Islam lah, rasa lama dah aku jahil, ya Allah. Rasa nak balik tengah jalan, kata syaitan jangan 2015, 2016 bang, kata 2015 ni jangan lagi, projek banyak masuk ni, kata syaitan. Tak jadi, 2016 pula dia datang pula taswif. Tak kira apa-apa saja niat, bila saja kita berniat nak buat baik, syaitan akan datang membisikkan, dipanggil taswif. Bisikan agar kita tunda amal, agar kita tunda taubat. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, inna taswif min junudi iblis. Inna taswif min junudi iblis. Sesungguhnya bisikan syaitan ajak agar menunda amal ini adalah salah satu daripada tentera-tentera iblis. Taswif ini, inna taswif min junudi iblis, salah satu daripada tentera iblis yang akan menyebabkan kita bertangguh amal. Betul tak? Betul. Siapa boleh istiqamah sini? Saya tanya ikhlas hati, tuan-tuan tak payah angkat tangan. Istiqamah baca surah Al-Mulk sudah 25 tahun. Siapa yang istiqamah baca suratul Waqiah 20 tahun dah, tiap-tiap malam, sekalipun tak pernah miss? Siapa dalam surau ini yang semayang duha 20 tahun dah tak tinggal? Siapa yang semayang sunat isyraq 20 tahun dah tak pernah tinggal? Kita orang yang lemah, betul tak? Siapa yang Quran habis 1 juzuk tiap-tiap hari? Siapa yang sedekah 1 juta sebulan? Lagi tak ada kan? Siapa yang sedekah tiap-tiap hari? Mungkin ada. Tapi nak tunjuk bahawa lemahnya. Mengapa lemah? Nanti kita akan bincang, akan datang pula berkaitan dengan 5 perkara yang menyebabkan taswif ini. Ada datang 5 perkara lagi. Maka taswif ini bisikan syaitan tiap-tiap saat. Mana saja anak Adam, terutama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin melakukan kebaikan, berniat saja, dia datang bisik. Dia datang bisik. Lalu kalau kita tidak mujahadah, kita akan tumbang dengan taswif
Akhir sekali kita kekal tidak beramal, sedar-sedar duduk dalam kubur dah, baru kita menyesal. Nanti dalam kubur tuan-tuan, di kalangan ahli-ahli maksiat akan menyesal pada Tuhan. Dia akan minta, ya Allah, hidupkanlah aku balik untuk aku bertaubat padamu dengan maksiat yang telah aku lakukan, ya Allah. Aku tahu sekarang ni bawa aku sedar, ya Allah. Itu ahli maksiat. Ahli-ahli ibadah juga akan minta doa pada Allah dalam kubur, ya Allah, kau bagilah aku hidup balik, baru aku tahu bantuan RM5 aku bagi pada masa banjir, rupanya pahala kau bagi menggunung tinggi. Bagi hidup balik, aku nak bagi RM50,000. Aku bagi RM5 pun kau bagi pahala begitu banyak. Bagi aku hidup balik. Aku duduk surau, dengar kuliah maghrib daripada pukul 7 tadi sampai 9 ini, punya banyak pahala hidup balik, ya Allah. Aku nak tidur surau terus, tak nak balik. Masa tu tak ada guna kita. Kalau nak buat amal, maka kena mujahadah dalam diri. Bisikan itu akan tetap datang, tak kira beriman tak beriman. Orang tak beriman langsung tak datang. Kita ni gagah-gagah datang, maknanya sekurang-kurang kita telah berjaya menumbangkan satu bala tentera iblis. Esok lawan lagi. Nak datang subuh, baru nak angkat selimut, kunci jam 4:30 pagi, nak bangun tahajud, dia datang taswif lagi. Kalau kita berjaya bangun mujahadah lawan, maka dia akan tumbang. Ini dipanggil, dia link dengan, dia ada kabel dia dalam, namanya nafsu. Nafsu pula sentiasa nak pada benda tu. Nanti kita bincang akan datang Mauludur Rasul atau tahun 2016 dia kan. Lambat lagi lah tu kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati sekalian, maka inna taswif min junudi iblis, mujahadah dengan apa saja agar iblis tak berjaya menguasai kita. Begitulah mudah-mudahan. Sebab tu Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia minta kita pagi-pagi baca maksurat, kerana bermula dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, bermula dengan perlindungan daripada godaan iblis, salah satunya dipanggil taswif. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Mudah-mudahan ayat ini renung-renungkanlah, sebab masa semakin berjalan dan kita semakin menuju garisan penamat. Mudah-mudahan jangan tewas dengan godaan iblis. Mudah-mudahan terus beramal ibadah dan juga terus menegakkan kerja-kerja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diiktiraf sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khusus untuk diri saya yang jahil lagi banyak dosa, dan juga sebagai suatu peringatan buat kita semua. Dan saya ucap tahniah pada pihak jawatan kuasa surau di sini yang sentiasa menganjurkan kelas-kelas agama yang begitu baik sekali untuk memberi peringatan agar kita jadi orang yang tidak lupa diri, insya-Allah. Sekadar itu dulu yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kejahilan saya sama-sama kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, seperti yang telah Ustaz umumkan tadi, insya-Allah selepas solat Isyak kita